Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi pagi ni kita akan bincang mengenai chapter 5 iaitu work and energy. Ini chapter baru. Kita akan habiskan topik ni hari ni lah. Sebab dia hanyalah topik yang pendek saja. Jadi work and energy ya. So apa yang kamu akan belajar dalam chapter ni adalah mengenai work dan beberapa energy, iaitu kamu akan belajar potential energy, kamu akan belajar kinetic energy, energy dan uh, spring energy elastic ataupun namanya adalah elastic potential energy lah. Elastic potential, yang ni tadi adalah gravitational potential energy. Gravitational potential energy, kinetic energy dan elastic energy, elastic potential energy. Jadi apa itu work done? Work done kita tengok balik pada definition dia, iaitu skala product between force and displacement of a body. So that's why ini adalah dia punya formula lah. So dia punya definition direct boleh dapat daripada dia punya formula. Work done is skala product of force and displacement lah. So bila kita tulis semua equation ini, kita akan dapat work sama dengan Fs cos theta yang ni di mana theta ni adalah angle di antara force dengan displacement. So let's say kamu punya force ke sini, dan objek ni bergerak ke sana. So theta tu adalah angle di sini. This is your theta lah. Theta tu adalah angle di antara vector force dan displacement punya vector. Okay. So dia adalah skala produk. Bermaksud ini adalah skala kuantiti Bermaksud work done ni tiada direction. Dia cuma ada magnitude sahaja. Okay. So magnitude dia kamu akan ada negatif dan positif. Tapi negatif dan positif tu bukan menunjukkan direction dia, tetapi menunjukkan bahawa energi itu work done tu dilakukan kepada sistem ataupun dilakukan oleh sistem. Yang tu kita akan tengok lebih detail sekejap lagi. So unit for work adalah joule, okay, ataupun newton meter lah. Newton meter tu newton datang daripada force, meter datang daripada displacement. So kita ada newton meter, kita ada joule dan kita ada kilogram meter squared per second squared. Ya, okay, ada 3 unit untuk work done. Okay, 1 joule can be defined as work done by a force 1 Newton which results in displacement of 1 meter. Okay, bermaksud untuk 1 joule ni, 1 joule work bermaksud 1 Newton force digunakan untuk menggerakkan sejauh 1 meter. Okay, ada apa-apa soalan setakat ni? Tiada. Ada. Okay, kita proceed kepada next page. Sekejap. Okay. So, ini ada beberapa contoh. Okay. Tadi saya ada tunjuk equation ni adalah work done sama dengan Fs cos theta. So, kita ada 5 situation sekarang ni. Kamu diberi F, S dan theta. Saya bagi kamu masa 2 minit untuk cuba jawab semua ni.
Okay, so kita ada equation W sama dengan Fs cos theta. So untuk soalan A, kita ada W sama dengan F dia 5, S dia 10, cos theta dia di antara vektor F dan vektor S. Sekarang ni F ke sini, S pun ke sini. So angle di antara dua vektor ni adalah kosong. So kita akan dapat 50 joule. So ini adalah work done on the box. Okay, so nilai dia positif. So work done on the box lah. Okay, seterusnya kita ada yang ni. So formula yang sama, W sama dengan Fs cos theta. So sebelum kamu substitute value, pastikan kamu tulis equation ya. Saya tak tunjuklah kat sini sebab saya dah tulis di sini ya. Saya cuma tunjuk substitution dia saja. So 5 cos, displacement dia 10 cos 60 darjah. So akan dapat 25 joule. Okay, work done on box. Okay. Untuk yang C pula, kita ada force ke atas, displacement ke kanan. So angle di antara dua vektor ni adalah 90 darjah. So bila 90 darjah, cos 90 darjah sama dengan 0. So work done sama dengan kosong. Okay. So kalau kau nampak angle di antara force dengan displacement memang 90 darjah. So bermakna work done dia adalah 0 joule lah. Okay, seterusnya kita tengok situation yang D. Work sama dengan F dia 5. S dia adalah 10. Cos. Okay, cos berapa ni nak pakai? Kita ada angle kat sini dan kita ada angle kat sini. Theta 1 ada, theta 2 pun ada. Tapi kita kena ingat angle ni adalah angle di antara vector force dan vector displacement. So kita akan ambil 120 darjah lah. Okay, so dapatlah negatif 25 joule. So ini bermaksud work, negatif ni bermaksud work done by the box. Okay, makna energi daripada box ni tadi telah dipindahkan kepada environment lah. So apabila box ini sedang bergerak, dia membebaskan haba, dia menukarkan tenaga dia ke environment dan dia akan bergerak dengan lebih perlahan lah. Okay. Okay, seterusnya E, F, So kita ada F dia 5, W sama dengan 5, displacement 10, cos, angle dia adalah F ke kiri, S ke kanan, so angle dia 180 darjah. So akan dapat negatif 50. Okay. So sama juga macam situation D, di mana work done by the box. So bermaksud energi dia telah dibebaskan kepada environment dan box ini akan bergerak semakin perlahan. Okay. Kalau dalam situation A dan B, work done on the box bermaksud
kotak itu dapat tenaga lebih dan dia akan bergerak dengan lebih laju lah. So, samalah situationnya kalau kamu tolak objek yang sedang bergerak ataupun kamu tarik dengan objek yang sedang bergerak. So, yang kamu tolak tu dia akan makin laju, yang kamu tarik objek bergerak tu dia akan makin perlahan lah. Okay, sebab dia kehilangan tenaga. Okay, ada soalan? Tiada. Ada, sir. Okay, kita bergerak ke soalan seterusnya. Okay, ini yang saya tunjuk tadi, sign for work done. So, work done positif, energy is transferred to the system lah. Macam tadi, situationnya box tu. So, work done dia positif. So, energy diberi kepada kotak tersebut dan dia akan bergerak dengan lebih laju lah. Work done is negative. Work done by the system, energy is transferred from the system. So, energy daripada kotak ni dipindahkan ke environment. Okay, dan dia akan makin kurang energi dan makin perlahan. Okay, jom kita tengok soalan yang pertama. Contoh, a person pulls a 50 kg crate 40 meter along horizontal floor by constant force F 100 Newton, which at angle 37 degree shown in the figure. So, dia ada friction force 50 Newton. Dia bergerak sejauh 40 meter. So, dalam soalan ni, soalan 1 dan soalan 2, kita nak tengok apa work done by different types of forces. So, kita ada normal force, weight force, external force dengan friction. So, apa work done yang dilakukan oleh setiap force tersebut. Okay, so apa yang dia akan effect di sini adalah kita ada equation work sama dengan Fs cos theta. So, situation yang akan berubah adalah nilai F ni. So, dia bergantunglah. Normal force, friction force, external force, ataupun weight. Dan angle ni pun akan berubah untuk setiap force. Kamu boleh nampak kat sini untuk normal dan displacement lain, friction dengan displacement, angle dia lain, force dengan displacement pun angle dia berbeza. So, kita cuba untuk jawab soalan yang pertama, A. Work done by normal force. Kita tengok soalan A dulu. Kita ada work sama dengan normal displacement cos theta. So, kita ada normal ke atas, displacement dia ke kanan. So, angle dia adalah 90 darjah. So, theta sama dengan 90 darjah, which means, maksud cos theta sama dengan kosong lah. So, work done sama dengan kosong joule. Okay. Okay, seterusnya kita ada weight. Work done by weight. So, work sama dengan weight dia mg s cos theta. So, angle di antara weight ni tadi, weight ke bawah, displacement ke kanan, sama juga macam tadi, 90 darjah. So, theta sama 90 darjah. So, means cos 90 darjah sama dengan kosong. So, work done by gravity adalah kosong joule. Seterusnya kita ada C, work done by force. C, work done by force F as cos theta. Jadi kita ada force Newton 100 Newton. 100. Displacement adalah 40.
cos theta dia adalah 30 darjah. Sini F, this is your displacement 37 degree. 37 degree. So you will get the answer. Tiga, satu, 94.5 joule. So positif bermaksud energy transferred to the box. So positif bermaksud work done on system. Okay, work done on system. Okay, you see, seterusnya tengok D. D adalah work done by friction force. Okay, work done by friction. W sama dengan F S cos theta. Mana friction dia dah bagi dalam soalan 50. Displacement dia 40. Cos, okay, friction dia ke kiri, displacement dia ke kanan. So theta dia adalah 180 darjah. So dapatlah dan dia negatif 2000 joule. So bila negatif, work done by system lah. Okay. Friction tu menyebabkan energi dia berkurang lah. Okay. Okay. E, the total work done by on the crane. So work total sama dengan total work lah. Tadi kita ada work by normal force, tambah work by gravity weight dia, tambah work done by external force, tambah dengan work done by the friction. So kita ada ni kosong 3194.5 tambah 2000 dapatlah 1194.5 joule. So bermaksud keseluruhannya adalah positif. So work done by on the system. Okay. So bermaksud kotak itu dapat lebih energi dan dia akan bergerak dengan lebih laju lah. Okay, kita tengok example yang kedua. Saya bagi kau masa 2 minit untuk cuba jawab.
Okay, so mari kita cuba jawab soalan nombor 2. So, kita ada mass dia sama dengan 20 kilogram. Kita ada theta 25 degree. And then kita ada F 250 Newton. Kita ada mu K 0.3. So gunanya mu K ni adalah untuk kita kira frictional kinetic friction And then kita ada S sama dengan 3.8 meter. Baiklah. So soalan pertama, work done on the box. By force F. So dalam soalan ni sangat penting untuk kita tengok free body diagram dia. Ianya adalah combination bab 4 yang kamu belajar mengenai force tu. Kamu kena tahu macam mana nak buat free body diagram dia dan kamu kena tahu macam mana nak resolve dan kira resultant force. Jadi kita ada kat sini normal force dia. Normal. Dan kita ada weight dia. Direct ke bawah. Dan kita ada friction dia. Friction. Dan kita ada external force. So, apa yang kita boleh tengok analis daripada sini adalah angle sini adalah 25 darjah. Sama macam ni lah. Angle sini. Dan angle di antara weight dengan part sini adalah 25 darjah. So, ini adalah your free body diagram untuk situation ini. Baik, kita nak kira dia punya displacement adalah arah ni S. Jadi, kita A, dia minta kita cari work done by the force. External force ni lah. So, kita ada work sama dengan F S cos theta. Okay, so magnitude untuk F adalah 250. Displacement adalah 3.8 meter. And cos theta adalah angle di antara dia punya displacement ni tadi. Displacement dia kat sini dan force dia ke sini. So theta dia 25 degree. Yang ni tak boleh pandang pula. Cos 25 darjah. Jadi kita akan dapat 86 6 1 kan? 1 Betul. So B ada work done by the gravitational force iaitu weight lah. So kita ada situation dia weight ke sini dan displacement dia ke sana. So angle dia sini tadi ada 90 dan sini ada 25 darjah. So total angle dia adalah theta sama dengan 115 degree ya. So work done sama dengan mg/s cos theta. So mass dia 20 G 9.81 S 3.8
cos 115 degree. So akan dapatlah dia punya work done by the gravitational force. Okay, seterusnya kita tengok C. So work done by the reaction force. Reaction force ni adalah dia punya normal force. So work sama dengan N S cos theta. Okay, sekarang ni kita tak tahu normal force dia berapa nilai dia. The value is unknown. So bermaksud ini kita kena apply apa yang kita belajar dalam bab 4. Iaitu kita kena resolve F dan resolve W untuk kira normal force ya. Sebab apa? Sebab dalam free body diagram ni normal so normal kita ada weight, kita ada friction, dan kita ada so normal ni kita perlu resolve Fy dan Wy untuk dapatkan balance normal force tu. So bermaksud daripada chapter 4 kamu akan dapat equation normal sama dengan normal ke atas tolak Wy ke bawah. So tolak Fy. So Wy dengan Fy ni adalah negatif sebab dia pointing downward lah. So normal sama dengan Wy plus Fy. So Wy kita ada angle di sini. So Wy adalah W cos theta. Dan untuk F adalah Fy dia adalah F sin theta. Okay. So kita boleh masukkan value, masukkan nilai di mana theta dia ada 25 darjah. So mg M dia adalah 20 9.81 cos 25 darjah tambah F dia adalah 250 sin 25 degree. So kita akan dapat normal force 283.4 joule. So dah dapat normal force ni, baru kita boleh kira dia punya work done lah. 283.4 S adalah 3.8. Sorry. Theta ni, untuk normal force ni, displacement dia bergerak ke atas. So bermaksud, theta dia adalah 90 darjah. So, bila theta sama dengan 90 darjah, cos 90 darjah sama dengan kosong. Cos 90 darjah sama dengan kosong. So, work done dia adalah kosong. So, sepatutnya untuk soalan C ni, kamu tak perlu kira normal force. Cukup kamu kira, kamu tahu angle dia 90 darjah dan work done dia akan jadi kosong joule lah. So, apa yang penting untuk kenapa kita kena kira normal force ni? Normal force ni kita akan guna untuk soalan D, friction force So, D, kita sambung D. Work done on the box by the frictional force. Okay. So, tadi kita dah kira normal force dapat 283.4 joule. So, kita akan guna normal force ni untuk kira friction. Di mana friction sama dengan mu K N. So, mu K kita dah ada 0.3.
N tadi adalah 283.4. So kita dapat friction dia berapa. Oh. Dan kita masukkanlah W sama dengan Fs cos theta, di mana Fs tu adalah mu Kn tadi 0.3 283.4, S adalah 3.8 cos. So theta angle di antara friction dengan displacement. So untuk situation ni, friction dia ke bawah sini, displacement dia ke sini lah. So bermaksud ni friction, sini displacement. So angle dia 180 darjah. So kamu akan dapatlah jawapan dia untuk friction. Dan kita nak kira E, total work done on the boards. So E total sama dengan work done by the normal by the external force plus work done by the gravity, work done by normal, work done by friction. So work done by external force, soalan A kita dah kira dapat 861 joule. 861 tambah work done by gravity. So work done by gravity B, jawapan dia negatif 315. Negatif 315. Work done by normal adalah kosong. Dan work done by friction, tadi kita kira dapatlah negatif 323.14 joule 323.14. So dapatlah total tambah semua 222.86 joule. So ini semuanya positif, bermaksud work done on system. Okay. Ada apa-apa soalan? Sir, Ya. yang mau cari normal apa tuh? Ada satu tuh yang kenapa F sin? F sin. Kenapa F sin? Oh, sebab ni kat sini kan. Kalau nampak theta dia kat sini, dia punya vektor F1 ni adalah berlawanan dengan theta. So kan kita akan guna sin lah. Kalau macam WY ni, dia memang sebelahan dengan theta. Okay, kamu kena apply balik yang kamu belajar bab 4 tu. Kalau sebelahan dengan theta, kita akan guna cos. Kalau berlawanan, kita akan guna sin. Yang ni kamu kena guna resolve vector into S and Y component. Oh, Ha. thank you sir. Okay, ada lagi soalan untuk example ni? Ada sir. Okay, kalau tak ada kita proceed. Okay, seterusnya kita ada work done daripada graph force against displacement. So yang ini adalah contoh yang mudah. Kita tahu work done adalah area under force displacement graph. Yang ini simple. Saya tunjuk dua contoh je lah, yang lain kamu boleh buat sendiri. So soalan nombor 3, a force acting on a particle varies with x as shown in figure below. Calculate the work done by the force on the particle moves from 0 to 6 meter. Daripada 0 sampai 6 meter ni, dia berapa work done yang dikenakan?
work done terhadap yang ada. Kita ada work done sama dengan area on the graph. Area on the force displacement graph. So, ini ada bentuk trapezium 1/2 6 tambah 6 tambah 4 darab dengan 5. So, akan dapat 25 joule work done on the system. Okay, nombor 3 ni. Nombor 4 kamu boleh buat sendiri. Nombor 4 jawapan dia 100 joule lah. Nombor 5 saya tunjuk lah. 5. Okay, so sekarang ni nombor 5 ni kita ada 0 sampai 7 meter. And then kita ada 5 Newton kat sini dan 4 Newton ke sini. Oh, untuk situation ni bermaksud ada work done on the system and at the same time ada work done by the system lah. So, apa yang berlaku, kita akan kira area untuk yang ni dan area untuk yang ni. Area 1 ni area 2 lah. So, work done sama dengan area under force displacement graph. So, untuk nombor 1, dia adalah berbentuk trapezium 1/2 darab sini 2, sini adalah 6 2 tambah 6 darab dengan 5 tambah dengan work done untuk triangle, work done yang kedua 1/2 darab dengan sini 6, sini 7. So, bermaksud sini cuma 1 lah. Darab 1 darab dengan ini kita kena masuk negatif 4. Negatif 4. So, akan dapat 20 tambah negatif 2 masuk 18 joule. Okay, so work done on the system adalah 20 joule. Work done by the system adalah negatif 2 joule. So, total work done adalah 18 joule. So, kalau negatif, kamu kena masukkan nilai negatif. Jangan ambil nilai positif pula. Okay, iaitu menunjukkan work done on the system dan by the system lah. So, apa yang kamu kira adalah work done keseluruhan, total work done. Okay, soalan nombor 6 kamu boleh cuba sendiri. Jawapannya adalah untuk A 0.8 joule, untuk B negatif 0.4 joule. Okay. Seterusnya kita bergerak ke energy and conservation of energy. So, macam yang saya cakap tadi, kita ada gravitational potential energy. U sama dengan mgh. Kita ada elastic potential energy half kx squared. Dan kinetic energy K equals to half mv squared. So, biasanya kita guna simbol UG lah untuk gravitational dan US untuk elastic potential. Nampak pula. Okay. Jadi, bermaksud gravitational potential energy ni dia bergantung kepada position dia lah. Contohnya, let's say kita ada situation sini 5 meter. Berapa energi US? Sekarang ni US pula. Berapa UG dekat sini? Berapa? So, apa yang kita perlu buat? Let's say dia punya mass adalah 1.5 kg. So, macam mana kita nak kira? UG sama dengan mgh. So, mass dia adalah 1.5. G dia 9.81. H dia adalah 5. So, kita akan dapat
1.5 darab 9.81 darab 5. Dapatlah 73.6 Joule. Okay, so ini adalah gravitational potential energy dekat ketinggian 5 meter bagi objek yang berjisim 1.5 kilogram. Okay, so dia bergantung kepada ketinggian dan mass dia lah. Okay, itu untuk gravitational potential energy. Okay, kalau elastic potential energy, dia berkaitan dengan spring lah. So let's say kamu ada spring. Lepas tu kamu tarik spring tu memanjang. Let's say dia naik sebanyak 5 cm. Contohlah 5 cm. 5 cm besar sangat, 3 cm lah. So let's say apa yang penting untuk elastic potential energy ni adalah kamu kena tahu dia punya elongation X dan dia punya spring constant. Let's say dalam situasi ni spring constant dia adalah 200 Newton per meter. Okey, apa yang akan berlaku, kamu akan kira US dia. US sama dengan half kx square. So sama dengan 1/2, K dia 200. X. Okay. X ni mesti dalam meter. Jadi 3 cm bersamaan dengan 0.03. So kamu akan dapat 0.09 Joule. Jadi ini adalah potential elastic potential energy dalam situation ini. Okey. Initial dia. Okey, selepas ditarik 3 cm, dia punya energi adalah 0.09 Joule. Okey, itu untuk spring. Okey, untuk kinetic energy half mv squared. So katalah kita ada situation objek bergerak dengan kelajuan 2 meter per second. Objek ni seberat 2 kilogram. So berapa dia punya kinetic energy? Kita kira 1K sama dengan 1/2 mv squared. So mass dia 1/2 darab 2. V dia 2 squared. So dapatlah kinetic energy dia 4 Joule. Okay. So ini macam mana kamu nak kira energi bagi setiap satu ni lah. So gravitational potential energy, elastic potential energy dengan kinetic energy ya. Okay, ada soalan? Tiada, sir. Tiada, sir. Ya, rasa. Tiada, sir. Okay, satu lagi yang kamu perlu tahu berkenaan dengan elastic potential energy ni, kamu ada formula F sama dengan Kx lah. Well, K ni adalah spring constant. X ni adalah extension ataupun compression. Extension tu bermaksud yang ditarik. Compress tu dia bila kamu tekan ni lah, dia makin memendek. Okay. Bila compression kita akan guna nilai negatif. Okay, so untuk ni F sama dengan Kx. Apa yang penting di sini adalah contoh soalan tu dia bagi dia guna 10 Newton untuk tarik spring tu sebanyak 0.1 cm. So dia minta kamu cari spring constant. Ataupun dia bagi spring constant, berapa daya yang diperlukan untuk tarik spring tu sebanyak 5 cm contohnya lah. Okay. So formula ni sangat penting untuk kamu kira. Biasanya
kamu akan guna formula ni untuk kira spring constant, and then kamu akan masukkan dalam formula ni untuk kira elastic potential energy. Okay. Nanti kamu dapat lah soalan tu. Ada dalam soalan tutorial. Okay. Okay, sir. Ya. Elastic potential energy tu dia itu sama saja dengan daya yang diperlukan untuk kasih tarik tu spring sampai dia punya maksimum Oh, bukan. extension. Bukan ini adalah elastic potential energy ni adalah energi Force lain. Force tu daya. Contohnya kamu ada spring. Let's say kamu ada spring. Okay. Ini initial. Lepas tu kamu tarik spring tu. Okay, ini adalah dia punya elongation. X. Kamu tarik dengan daya F. So, dia akan tertarik dengan jarak X. So, daya yang kamu perlukan untuk tarik objek tu sebanyak X ni katalah 5 cm. Okay. So, daya yang kamu guna ni boleh tarik sebanyak 5 cm. Tapi, potential energy ni adalah apa energi spring ni semasa kamu tarik sejauh 5 cm. Okay. Oh. Okay. So, energi dengan force tak sama Okay, sir. Thank you. Okay, ada lagi soalan? Sir, Ya. for the spring ni only decompress dan ditarikkan, sir, adakah dibengkokkan, sir? Bengkok kan? Adakah spring dibengkokkan, sir? Situation dia putus ke? Kipas. Untuk syllabus kamu tak ada situation spring tu dia putus ataupun rosak lah. Kamu cuma belajar spring tu dia tak ada apa-apa kesan berlaku kepada spring tu selepas ditarik ataupun ditolak. Alright, sir, faham. Faham, sir. Okay. Okay, kita gerak ke next page. So, ini adalah conservation of energy lah. So, apa yang dimaksudkan dengan conservation of energy? Bermaksud total energy initial adalah sama dengan total energy final. Tadi kita ada banyak energy. Kita ada potential energy gravitational, kita ada elastic potential energy, kita ada kinetic energy. So, yang ni bermaksud total energy. Contohnya, initially dia ada both kinetic energy dengan elastic potential energy. Contohnya lah situationnya kita ada initial, final. So yang ni lah saya tunjuk kat sini. In isolated system the total mechanical energy of the system is constant. So bermaksud dalam situation ni, sebelum tu saya nak tunjuk video dulu. Sekejap Bukan video, simulation lah. Okay, kamu boleh nampak situation ni. Okay. Kamu tengok kat sini, ini adalah total energy dia. Ini total energy. Yang ini adalah kinetic energy dan potential energy. Okay, kamu boleh tengok dekat maximum point dia ni, kamu nampak kinetic energy dia kosong, potential energy dia adalah maksimum. Dan potential energy dia maksimum tu sama dengan nilai total energy. Bermaksud dekat ketinggian paling maksimum ni,
orang ni dia tak ada kinetic energy, which is dia punya velocity adalah kosong. Energi dia hanya ada potential gravitational potential energy maksimum. Tapi bila dia bergerak, kamu boleh nampak potential dia makin kurang. Sebab apa? Kita ada potential energy tadi mgh, ketinggian dia makin berkurang. So tadi dia ketinggian di sini dia ada maximum potential energy, dia makin turun, maximum potential potential energy dia berkurang, tapi dia punya kinetic energy menaik. Kamu boleh nampak makin lama makin turun. Kat point bawah ni, kalau betul-betul kat bawah lah, potential dia adalah kosong, kinetic energy dia adalah maksimum. So sekarang ni dia dah naik sikit, so ada sikit lah potential energy dia. Apa yang dimaksudkan kat sini adalah kinetic energy tambah dengan potential energy tadi, jumlah dia adalah sama dengan total ni. Kat mana-mana point pun. Ditambah, satu kurang, satu naik, satu kurang, satu naik. Tapi total dia adalah sama sebelum dan selepas. Kat any point, nilai dia adalah sama. Ada soalan kat situ? Tiada, sir. Tiada, sir. So, kita berbalik kepada yang tadi. So nak bagi tahunya, jumlah energi sebelum dan selepas adalah sama. Untuk situation tadi, kita ada initial dia, gravitational potential energy tambah K initial equals to U final tambah K final lah. U ni adalah gravitational potential energy, K ni adalah kinetic energy. So yang ni kamu boleh baca, kamu boleh tengok sendiri balik. Yang pasti yang saya nak tekankan adalah jumlah energi sebelum sama dengan jumlah energi selepas. Kat mana-mana point dia lah. Jom kita tengok beberapa situation. Let's say kita tengok example 1 ya. An object which is 5 meter above ground is released from rest. Determine the speed of the object when it is 3 meter above. So example 1. Jadi situation object dilepaskan pada ketinggian 5 meter. Dan berapa dekat 3 meter? Berapa? Determine the speed. Speed dia berapa? V sama dengan berapa? So, kita akan guna conservation of kinetic energy. So, total energy, energy before equals to total energy final lah. So, dalam situation ni, apa yang kita boleh libatkan adalah potential energy dan gravitational potential energy dan kinetic energy. Initial sama dengan U final tambah K final. Ini dekat point first ni initial. Yang ni final. So, apa yang berlaku adalah pada initial ni, dia dah bagi tahu dah. Dekat ketinggian 5 meter ni, dia adalah at rest. Bila at rest, bermaksud dia punya velocity adalah kosong. So, kat sini V sama dengan kosong. So, bila V sama dengan kosong, kinetic energy adalah kosong lah. So, maksud U initial sama dengan gravitation final tambah K final. Then kamu boleh substitute value. MGHI equals to MGH final tambah half MV squared. So, kita boleh mula substitute value. So, M dia adalah
An object 5 meter above the ground is released from rest. Determine the speed of the object when it is 3 meter above the ground. So mass dia tak bagi mass. So bila dia tak bagi mass, apa yang kamu boleh tengok daripada equation ni, kamu boleh cancel mass. Ini ada mass, ini ada mass, ini ada mass. So kamu cuma boleh cancelkan kalau semuanya ada mass. Kalau satu tu tak ada, contohnya spring tadi, kamu tak boleh nak cancelkan lah. Sebab dalam equation spring tu tak ada mass. So mass boleh potong. So GH1 9.81, HI 5 dengan 9.81, H final 3 tambah 1/2 V squared. So substitute dah. So dapatlah 49.05 sama dengan 29.43 tambah 1/2 V squared. So 39.24 sama dengan V squared. So V sama dengan 6.26 meter per second. So dekat sini velocity dia adalah 6.26 ms/s. Okay. So bila objek ni makin turun, velocity dia akan makin naik. Sebab apa? Sebab gravitational potential energy tadi ditukarkan kepada kinetic energy. Okay. Energy is conserved, right? This is isolated system. No external forces exerted on the system. Itu untuk example 1. Okay, jom kita tengok soalan untuk example kedua. Example kedua, a roller coaster car shown in the figure is pulled up to point 1 where it is released from rest. Assuming no friction, calculate the speed at point 2. Dia nak kamu cari velocity di sini. Velocity dekat point 3, V2, V3 dan V4. Dengan berapa? And then dia dah bagi H1 sama dengan 32 meter. Dia dah bagi H2. H2 ni sama dengan 14 meter. So jangan confuse H2 ni adalah untuk situation keempat sama dengan 14 meter dan H3 adalah 26 meter. Okay, so V2 ni adalah pada ketinggian H sama dengan 0 meter. Okay. So dia nak kita cari velocity dekat point 2. So kita akan guna conservation of energy. Total energy at point 1 equals to total energy at point 2. So energy kat point 1 sama dengan energy kat point 2. Total energy. So kita dalam situation ni kita libatkan gravitational potential energy dan kinetic energy lah. Sama U2 tambah K2. Okay. So kita akan analisis seterusnya. Dekat point 1 ni adalah maximum height. Bila maximum height, velocity dia adalah kosong. Dekat V1 ni sama dengan kosong. So bila V1 sama dengan kosong, K1 adalah kosong lah. And then dekat V2 ni H adalah kosong. Bila H dia kosong, dekat point 2 tu gravitational potential energy dia adalah kosong. So U2 adalah kosong. M G H1 sama dengan half M V2 squared. So mass, dua-dua ada mass, kita boleh potong.
So 9.81. H1 adalah 32 sama dengan 1/2 V2 squared. So V2 squared sama dengan 627.84. V2 sama dengan 25 M S nanti satu So dekat point 2 ni adalah maximum velocity dia 25 meter per second. So maximum kinetic energy lah dekat point kedua. Okay, kita nak tengok point ketiga. Dekat point 3 pada ketinggian 26 meter. So kita boleh compare total energy tadi E1 sama dengan total energy dekat 3. Kamu nak guna equation total energy ikut energy 2 sama dengan total energy 3 pun boleh. Tak ada masalah. Tapi saya guna total energy 1 sama dengan total energy 3. Sebab memang total energy dia kat mana-mana point pun sama. Okay. Okay, so E1. So kita ada U1 tambah K1 sama dengan U2 tambah U3 tambah K3. Okay, macam situation tadi. Oh, U1 kat E1 ni tak ada K kinetic energy dia kosong. So mgh1 sama dengan mgh3 tambah sorry Okay, so mgh1 sama dengan mgh3 tambah 1/2 mv3 squared. Okay, so M boleh cancel out. So GH1 9.81 32 sama dengan 9.81. H3 adalah 26 tambah 1/2 V3 squared. So kita akan dapat 1/2 V3 squared sama dengan 313.92 tolak 255.6. So dapatlah V3 squared 117.72 V3 sama dengan 10.85 ms. Okay, so kita dapat velocity dekat point 3 adalah 10.85. Okay, so dekat point 1 ni velocity dia kosong, and then V3 ni dia rendah sikit, so dia ada velocity 10.85 meter per second. Kamu boleh compare lah. Dekat V2 ni paling bawah sekali ni velocity dia lebih tinggi daripada dekat V3. Okay, sebab makin bawah dia makin laju lah, makin tinggi dia punya velocity. Kinetic energy dia makin tinggi, lebih tinggi. So lepas tu kita nak kira dekat point 4 V4 berapa. So kita akan compare lagi. V1 sama dengan total energy dekat 4. Okay, so U1 ada cuma ada U1. E4 kita ada U4 dengan K4. So MGH1 sama dengan
M GH4 plus half MV4 square. So boleh potong M 9.81, H1 adalah 32, 9.81, H4 adalah H4 ni adalah H2 H2 dia 14 meter. 14 meter tambah 1/2 V4 square. So disusun 1/2 V4 square sama dengan 176.58. So, V4 square sama dengan 353.16. V4 18.8 meter per second. Okay. So kamu boleh tengok V4 ni pun kat bawah tapi dia punya velocity masih lagi lebih rendah berbanding dengan V2. Okay. Ada sebarang soalan untuk example 2? Tiada. Tiada, sir. Tiada. Okay. Kalau tak ada kita proceed. Okay. So kita akan tengok example yang terakhir iaitu example 3. So di mana dalam situation ketiga ni, example 3 ni kita ada 1.5 kg sphere dilepaskan pada ketinggian 30 cm. Dan jatuh ke atas spring yang ada K dia spring constant dia 2000 Newton per meter. Okay. So lepas dia terkena dia jatuh atas spring tu, dia akan compress the spring sebanyak X, nilai X as shown in the figure. Describe the energy conversion occurred after the sphere is dropped onto the spring until the spring experiences maximum compression. So apa yang dia nak kat sini, dia nak kamu explain perubahan energi yang berlaku. So initially dia ada bola. Ni bola ni betul-betul atas spring. Ini lepas dia compress Okay, so dia punya compress sejauh X So apa yang berlaku, ini adalah situation 1, ini adalah 2, ini adalah 3 So dekat situation 1 ni, dia cuma ada total energy dia cuma ada potential gravitational potential energy saja, iaitu pada ketinggian ini adalah HI, ini HI sama dengan 30 cm
Then di sini dia punya gravity energy ada ini E1 Pada point sini kita akan ada energy potential tambah dengan energy kinetic energy dia. Dekat point sini ada kinetic energy. Okay. Sebab apa? Sebab dia dilepaskan daripada ketinggian ni tadi, 30 cm ni tadi. Oh, by the way, ini ada H juga H naught lah, kita namakan H naught. Okay. Ini daripada lantai ni. Okay. Pada ketinggian sini, pada ketinggian H naught ni, dia ada mgh, which is potential gravitational potential energy dan kinetic energy. Yang ni sebelum dia compress spring sebelum dia compress spring. Okay. Pada kat sini pula dia punya energy dia ada spring. Bila dia dah compress spring ni, dia akan berhentilah. So bermaksud pada situation ketiga ni, kinetic energy dia adalah kosong. So dia akan ada gravitational energy gravitational energy 3 tambah spring energy US. Dekat point 3 lah. Yang letak 3 ni UG2. Ni UG1. So apa yang saya nak bagi tahu kat sini ni adalah untuk situation first ni, dia cuma ada gravitational potential energy. Lepas tu bila dia jatuh dekat point sini, sebelum dia kena spring tu just before it hits the spring, dia ada gravitational potential energy pada ketinggian sini. Ini ketinggian ni adalah H0 tolak HI lah. Okay. H sama dengan H0 tolak H1. Okay. H0 tolak H1. Okay. H0 ni tolak H1. So ini ada ketinggian. So kita ada potential energy yang ni dan kinetic energy dia. Okay. Dekat point ketiga ni pula, dia mula compress sampai maksimum. So bila dah maximum compression, velocity dia kosong. Dia punya kinetic energy kosong, ditukarkan kepada gravitational potential energy dan spring energy. Gravitational potential, elastic potential energy. So, soalan B. Dia minta kita cari calculate the speed of the sphere just before it strikes the spring. So dia nak kita cari velocity dekat sini. Velocity dekat point 2 ni dengan berapa. So kita boleh guna conservation of energy. Total energy 1 sama dengan total energy 2. So energy 1 kita ada UG1 sama dengan UG2 tambah K2. Kita mulakan substitute. Sini kita ada dekat sini H0 sebelum dia lepaskan ketinggian dia adalah H0. M G H0 sama dengan M G H1. Oh sorry. Ini H Tengok balik gambar. Ini H. Ini H1.
Ini H lah. Okay. Sini adalah H1. Daripada panjang spring ni dari sini ke sini adalah H1. Dari point ni ke bola ni adalah H0. So yang ni sepatutnya adalah H lah. Which is yang ni adalah H1 H1. Sini H1. Okay, so kita balik kepada equation ni tadi. MGH0 iaitu ketinggian daripada sini H0 sama dengan MGH1. So kat sini dia punya ketinggian adalah H1 sebelum dia tekan spring ni, tambah 1/2 mv square. So M kita boleh cancel out. So kita pindahkan GH0 tolak GH1 sama dengan half V squared. So H0 H0 tolak H1 dengan betul lah, half V squared. So H0 tolak H1, so kita dah ada kat sini. H0 tolak H1 adalah bersamaan dengan 30 cm. So kita boleh masukkan value 9.81. Jangan lupa untuk nilai H mesti dalam meter sama dengan half V squared. So V squared sama dengan 5.89 V2 V2 sama dengan 2.43 ms. Baik. So just before it hits the spring, the velocity adalah 2.43 meter per second. Okay. Seterusnya, determine the maximum compression X. Okay, so dia nak kita cari nilai X. X ni berapa? So kita boleh guna conservation of energy. Ada energi 2 sama dengan energi 3. Total energi dekat point 2 kat sini sama dengan total energi dekat point ke-3. So U G2 tambah G2 sama dengan UG3 tambah US3. G tu stands, UG bermaksud gravitational potential energy, US bermaksud electric potential energy. Jadi kita substitute. So MGH1 H1 okay. Tambah 1/2 MV2 squared sama dengan UG3 MGH H2 ni H2 2 tambah half KX squared. So okay, kamu boleh nampak dalam situasi ni kita tak boleh cancel out M. Sebab apa? Sebab di sini tak ada nilai M, tak ada unknown M. Okay. So MGH1 tolak MGH2 tambah half MV2 squared sama dengan half KX squared. Okay. So MGH1 tolak H2, kamu boleh nampak kat sini
jarak daripada sini ke sini adalah H1. Jarak dari sini ke sini pula adalah H2. So bermaksud H1 plus H2 bersamaan dengan nilai X. Compression ni tadi. So kita boleh substitute nilai X dalam equation ni. mg H1 plus H2 tolak half mv2 squared sama dengan half ax squared. So H1 tolak H2 tadi bersama dengan X. So mgx tolak 1/2 mv2 squared sama dengan half kx square. So bila kita rearrange, kita akan dapat half kx square tolak mgx tambah half mv2 squared sama dengan kosong. Dan kita boleh mula substitute value 1/2 K dia adalah 2000 K dia 2000 X square tolak mass dia 1.5 G dia 9.81 X tambah 1/2 mass dia 1.5 B dia 2.43 square. So kamu akan dapat satu quadratic equation 1000 X square tolak 14.1. Ya, tekan balik. 1.5 dah 9.81. 14.7 X tambah ini tolak. Betul lah, tambah jap. Macam ada silap. Kat mana ya? Oh, di sini sepatutnya tambah. Ini sepatutnya negatif lah. Negatif. Okay. Sorry. Ada saya tinggal tadi. So ini sepatutnya tolak. Ini pun tolak ah. So dapat lah kat sini. Kat sini pun adalah tolak ah. Okay. Ini tolak 4.43 sama dengan kosong. So kamu akan tekan kalkulator 1000 X square tolak 14.3 X tolak 4.43 sama dengan kosong. So kamu akan dapatlah jawapan dia X nanti. Kamu akan dapat dua nilai. Satu positif, satu negatif. So jawapan ni kamu akan ambil yang positif. Itu
7.43 km Okay. Ada soalan untuk check untuk example ketiga. Tak ada. Tiada. Tiada, sir. Okay, untuk example keempat nanti korang cuba buat sendiri. Soalan tutorial untuk chapter 5 saya dah letak dalam Google Classroom. And then kamu ada UPS pada hari Rabu ni, masa sesi amali ada 10 soalan. Objektif saya dah bagi details dalam WhatsApp dan Telegram, kamu boleh semak balik bab 3 dan bab 4. Pelaksanaannya sama macam hari sebelum ni lah. Okay, sir. Kalau tak ada apa-apa, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Jangan lupa isi attendance. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir.